Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu azim. Hendaklah ada di kalangan kamu suatu kumpulan yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada munkar, dan mereka ini para orang yang dihormati dan diakan saudara muslim, yang dihormati, yang menghormat Datuk Mahfuz Haji Umar selaku Naib Presiden PAS yang juga bersama kita pada malam ini, yang dikasihi dan diberkati Tuan Haji Muhammad Nur Muhammad selaku Pensuruhjaya PAS Wilayah Usuan, dan para seluruh pimpinan perhubungan negeri yang dihormati kepada Meja Besar Ustaz Abdullah Abdul Wahab selaku YGP PAS Kawasan Siti Wangsa, dan kepada seluruh pimpinan PAS Kawasan yang dihormati Ketua Dewan Muslimat dan seluruh ahli kuasa, seterusnya kepada pimpinan pemuda, pimpinan ulama, ketua-ketua blok, pasukan keselamatan, pada seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, saya mengucapkan tanya ya kepada terutama pada pihak tuan rumah, kepada pihak penganjur yang telah berjaya mengadakan himpunan pada malam ini dengan suasana yang begitu ceria, dengan himpunan yang begini. Rakyat sebagaimana kita tahu sudah tidak sabar menunggu bila lagi tarikh pembubaran parlimen akan berakhir. Sebab semua rakyat sedar kita menentang UMNO, kita menentang Barisan Nasional bukan kerana namanya UMNO, tapi kita menentang kerana kita benci kepada penyelewengan, kita benci kepada rasuah, kita benci kepada penyalahgunaan kuasa, kita benci segala kemungkaran yang dibuat oleh pemerintah hari ini. Walaupun negara kita sudah merdeka lebih daripada 54 tahun, tetapi kita melihat bagaimana negara yang kita cinta hari ini menuju kehancuran akibat tangan-tangan rakus yang dirajui oleh pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Maka kita sebagai rakyat, kita sedar tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk memastikan negara kita ditakbir oleh pemimpin yang amanah, pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang bertanggungjawab, bukan pemimpin yang mengambil kesempatan dengan kuasa yang ada untuk kepentingan diri, kroni dan keluarga mereka. Dan kita lihat alhamdulillah kebangkitan rakyat ini di semua penjara. Kita lihat bersama kita ini bukan sahaja di kalangan golongan Mahain, dan sebelum ini golongan orang kampung, bersama kita golongan ulama, bersama kita profesional, bersama kita hari ini para artis, bersama kita pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Ini menunjukkan kepada kita alhamdulillah masa depan UMNO dan Barisan Nasional semakin gelap, tunggu masa untuk dikuburkan. Jadi saya mengharapkan insya-Allah kita semua warga kota khususnya, kalau di pedalaman sana, di seluruh negara rakyat bangkit,
Dan kita menyaksikan pada 28 April baru-baru ini, ratusan ribu rakyat keluar sanggup datang dengan berbagai kenderaan melalui darat dan udara, berbagai cara tanpa diupah. Mereka sanggup datang kerana apa? Kerana mereka cintakan keadilan. Mereka ingin melihat pilihan raya yang bersih dan adil untuk PRU yang kita. Ini yang kita nak, tuan-tuan itu sekalian. Disebabkan mereka takut terhadap kebangkitan rakyat, maka mereka takut nak mengumumkan dan menentukan tarikh raya. Haji Datuk Seri Najib Tun Razak tanya Hajjah Rosmah Mansur. Hajjah Rosmah Mansur ditanya untuk bomoh dia. Untuk bomoh dia apa? Nah, mungkin dia rasa tak boleh lagi. Inilah sehingga ada orang nak peluki khusus. Inilah suasana yang baru. Apa saya nak sentuh pada malam ni, Muslim-Muslimat dan umat Islam? Kita orang Islam khususnya, perjuangan kita bukan semata-mata kita nak berjaya di dunia, tapi kita yakin di depan kita ada akhirat. Maliki yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Setiap kerja yang kita lakukan ada perhitungan dosa dan pahala. Inilah yang membezakan perjuangan Parti PAS dengan perjuangan Parti UMNO Bangsa Nasional. UMNO dasar mereka nasionalis bangsa. Mereka bukan meletakkan dasar Al-Quran dan hadis. Kalau ada pun sebelum ini mereka menggunakan perkataan slogan Islam Hadari, itu hanya tidak. Dan sekarang ini Islam Hadari sudah mati tanpa kubur. Tak ada lagi istilah Islam Hadari yang disebut oleh pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Yang keluar hanya satu Malaysia, yang keluar hanya one Malaysia, salam pun satu Malaysia. Hadirin hadirat sekalian, jadi kenapa soalnya hari ini mereka cuba mengkhianati Islam, cuba dengki dengan macam-macam cara mereka buat untuk memfitnah yang memang dasar hati kita dan dasar Islam. Jadi insya-Allah saya yakin dengan kesedaran yang ada pada setiap ahli kita, yang pimpinan kita, parti kita bertunjangkan kepimpinan ulama, Majlis Syura Ulama menjadi teraju kepada kepimpinan parti, dan kita melihat insya-Allah perkembangan yang ada di sini. InsyaAllah kita bersama ada kita memerintah, sama ada kita menjadi parti pembangkang, ataupun di mana kedudukan kita ada keras yang cukup. Sebab perjuangan kita berteraskan akidah, perjuangan kita untuk mencapai keredaan Allah, perjuangan kita untuk mencari. Kita melihat hari ini berbagai masalah berlaku dalam negara. Kita lihat apa yang berlaku, contohnya apa yang telah dibuat terhadap kerajaan-kerajaan negeri di bawah Pakatan Rakyat, termasuk negeri saya sendiri di Kelantan. Yang terkini bagaimana kerajaan pusat telah memutuskan untuk mendaratkan gas di Kertih, Terengganu. Sedangkan hasil gas ini Telaga Surya, Telaga Bumi, dua telaga ini memang berada dalam kawasan perairan. Tapi kerana kezaliman, kejahatan pemimpin UMNO dan Barisan Nasional, walaupun jarak tempat pengeluaran gas dengan pantai Kelantan hanya kurang 150 km, lebih 150 km, sedangkan jarak telaga tempat pengeluaran gas ini dengan Kertih lebih kurang hampir 300 km, mereka pergi kepada jarak yang lebih jauh. Kerana apa? Kerana tidak mau memberi keuntungan atau manfaat kepada rakyat. Sebelum ini mereka telah mendaratkan gas di Songkla. Jarak antara tempat gas dan Songkla 245 km, sedangkan di Kelantan hanya 100 km. Tapi kerana mereka zalim, kerana mereka iri hati, mereka tidak mau melihat kerajaan dipimpin oleh PAS berjaya. Mereka sanggup menganakirikan rakyat sendiri, mendaratkan gas di Songkla. Jadi apa jadi? Kalau dalam Kiwi mereka
pekerjaan. Saya nak beritahu kepada warga kota pada malam, siapa sebenarnya yang menyekat peluang pekerjaan kepada rakyat kita? Siapa yang sebenarnya menyekat pelaburan kepada kita? Ini diakui sendiri oleh Datuk Mustafa Muhammad. Bagaimana dia mengakui dalam sidang Dom di Kelantan, beliau adalah di antara orang yang bertanggungjawab menyekat pelaku masuk ke Kelantan. Apa siapa yang dikatakan oleh Perdana Menteri? Perdana Menteri dalam ucapan dia bila ada menuduh Kelantan adalah negeri paling miskin, sedangkan hasil royalti rakyat Kelantan dirokok. Untuk makluman kepada semua muslimin-muslimat yang dikasih sayang, hasil gas dan minyak yang keluar daripada dua Telaga Suria dan Telaga Bumi 60,000 ton sehari. Kalau dinilai dengan harga satu tong minyak US dollar 80 dan harga semasa, maknanya kita mendapat hasil daripada Kelantan sahaja, kerajaan mendapat hasil lebih daripada 14,5 juta sehari. Kalau kita berkalikan dengan setahun, lebih daripada 5,4 ribu juta pendapatan negara daripada sumber telaga yang memang berada dalam perairan. Ini saya tak cerita dalam telaga, ini cerita baru untuk buat telaga. Tapi sampai hari ini satu sen tak diberi. Kalau kita ambil 5% daripada hasil pendapatan petroleum ini, sepatutnya kerajaan Kelantan sekurang-kurangnya mendapat 262 juta setahun komisen 5% sebagaimana perjanjian dari Akta Pembangunan Petroleum 1974 dan perjanjian ditandatangani 1975. Tapi kerana kezaliman pemimpin UMNO dan Barisan Nasional menanaktirikan rakyat sendiri, inilah yang tubuh kata pesan kepada rakyat Kelantan. Mana-mana rakyat Kelantan bertapuk kaki terbang dan ini cadang buat yang ini mau ni pada masa apa kata bahasa Kelantan ini dah suasana dalam keadaan rakyat memerlukan suntikan kewangan. Contoh dalam keadaan ekonomi, tekanan ekonomi yang semakin berat, kita lihat bagaimana harga barang semakin naik, beban kepada rakyat. Suri-suri rumah terutama yang berada di bandaraya mungkin lebih kasar. Kalau bawa duit 200 ringgit tak ada apa nak beli pasar. Keperluan rumah tangga, keperluan anak-anak kos yang terlalu tinggi. Kita lihat juga bagaimana bermewahnya pemimpin-pemimpin, isteri-isteri pemimpin negara dalam keadaan rakyat yang dibebani dengan kos hidup yang tinggi, pendapatan yang rendah, pengangguran yang semakin bertambah. Tiba-tiba mereka masih bergaya dengan hidup mewah. Pemborosan berlaku di sana sini. Apa yang berlaku hari ini cukup menyayat hati kita. Apabila rakyat dibebankan lagi, negara dibebankan lagi dengan hutang negara yang begitu banyak, sehingga Disember 2011 negara kita menanggung hutang lebih 456 bilion. Ini tak campur lagi dengan hutang luar jangka. Defisit bajet tahun lepas hampir 46 bilion. Perbekalan tambahan yang baru dilulus awal tahun 2012 hampir 11 bilion. Ini tak campur lagi. Hutang negara yang begitu banyak. Ketirisan yang didedahkan dalam laporan oleh negara melebihi 28 bilion setahun. Tak terfikir di otak kita macam mana beli angsa harga 5,600 ekor. Tak fikir di otak kita macam mana beli itik. Kalau beli kat kantong panjang kau saya 10 itik di situ, tapi dia beli harga 760 itik. Macam mana badak suku, macam mana sihat, macam mana cantik pun dah buat kepah. Susah. Tak terfikir dengan otak kita bagaimana pengaruh mana begitu banyak. Dia yang berlaku kalau kita nak terang ya Allah, tuan-tuan bersedia, terlalu banyak di semua sektor terlibat dengan masalah rasuah satu ini yang sedang melanda dalam negara.
Apa lagi yang harus lihat? Kita cukup malu apabila kes yang berkaitan dengan pembelian kapal selam di Perancis yang masih dalam yang sedang dibicarakan di Mahkamah Perancis, yang membabitkan syarikat daripada negara kita, yang membabitkan orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam negara, memalukan negara kita. Inilah yang sedang berlaku. Sebab itulah PRU yang ke-13 ini adalah jawapan yang terbaik untuk kita rakyat Malaysia buat perubahan. InsyaAllah bukan sahaja kita nak pertahankan negeri Pakatan Rakyat, kita kena tumbangkan perkara. Ini yang kita kena buat perubahan. Dan tanggungjawab ini berlaku pada kita. Kita lihat bagaimana negara-negara luar sana, bukan sahaja di Timur Tengah, di Eropah. Sedang kita tengok apabila berlaku perubahan pasal negara mereka lebih baik lebih. Kebangkitan umat Islam di Indonesia, kebangkitan umat Islam di Mesir, kebangkitan umat Islam di Libya membawa kebaikan kepada masa depan rakyat. Jadi oleh itu jangan kita lagi percaya dengan domengan yang mengatakan hanya PM sahaja yang mampu memerintah. Bukti kita lihat rekod yang kita capai. Negeri-negeri yang kita perintah mempunyai rekod yang lebih jauh lebih baik di zaman Pakatan Rakyat memerintah banding dengan zaman Amerika. Saya ambil contoh satu dua. Kita tengok apa yang berlaku di Selangor. Di Selangor kita tengok di masa PM merintah, keuntungan sebelum cukai pendapatan pasti Selangor untuk tahun 2005 hanya 3,54 juta. Tahun 2006 hanya 4,37 juta. Pada tahun 2007 sebelum Pakatan Rakyat menang hanya 4,29 juta. Ini pendapatan hasil pasir di Selangor. Tapi apabila kerajaan Pakatan Rakyat memerintah, tahun 2008 hasil pasir telah menonjol 8,1 juta. Tahun 2009 naik lagi angkanya 13,76 juta. Dan sehingga 2010 pendapatan pasir dah menjejak 15,30 juta. Cuba tengok, sini saya ambil angka sehingga 2010, catat angka dari 2011. Pendapatan yang jauh lebih banyak dibanding dengan zaman dia mentah. Kita tengok pendapatan balak kita di zaman kerajaan BN mereka, hasil balak tahun 2007 hanya 8 juta. Masa kerajaan kita mereka 2009 dah melonjak 38 juta, 2010 melonjak 53 juta, dan tahun 2011 melonjak hampir 85 juta. Ini satu rekod. Jadi kalau kata kita kita tengok pendapatan, contoh Majlis Perbandaran Serang di bawah kerajaan Pakatan Rakyat, di bawah kita. Kita lihat bahagian BM merintah, pendapatan yang ada di sana macam mana. Masa BM merintah tahun 2007 Majlis Perbandaran rugi 5,10 juta. 5 juta bukan untung, rugi 5 juta. Tapi apabila Pakatan Rakyat memerintah, tahun 2008 sudah mampu membuat keuntungan 3 juta. Tahun 2009 sudah mampu membuat keuntungan 14,6 juta. Tahun 2010 mencatat keuntungan 54,39 juta. Kita tengok rekod di Kelantan. Saya tengok 4 negeri Selangor tunduk, kita tak mampu minta. Kita tengok di Kelantan. Tengok bagaimana zaman dia mereka saat di Kelantan kita mengambil alih kepimpinan tahun 1990. Antara 1985 hingga 1989 hasil balak di Kelantan hanya 8 juta sekali. Ini zaman dia. Tapi apabila Yang Amat Berhormat Tubuh mengambil alih pemerintahan, saya ambil dalam masa 4 tahun saja. 1994 hingga 1998 hasil balak di Kelantan tercecah 355,85 juta. Tuan-tuan boleh tengok sini fakta daripada laporan audit.
Jadi kita melihat di sini adalah siap bagaimana Pakatan Rakyat jauh lebih mampu memerintah daripada zaman UMNO dan Barisan Nasional Membela. Kita lihat hari ini masalah sosial yang sedang meningkat dalam negara, masalah keruntuhan institusi keluarga dalam negara kita hari ini. Ulangi pernyataan Menteri Jabatan Perdana Menteri, setiap 15 minit satu kes perceraian berlaku. Saya buat soalan di Dewan dalam sesi lepas untuk menyoal berkaitan dengan statistik kelahiran anak luar nikah di Malaysia untuk tahun 2011 daripada bulan Januari hingga bulan Disember. Jawapan yang saya terima di Parlimen, anak luar nikah yang berdaftar di Malaysia sepanjang tahun 2011 sahaja berjumlah 52,426 orang. Itu bayangkan satu tahun. Apa nak jadi sekarang ini? Buat peserta konti. Apa nak jadikan? Inilah hidangan yang dihidangkan kepada remaja. Kita bukan menolak hiburan, tetapi hiburan kita adalah hiburan yang membina iman, membina akhlak, membina kepribadian. Kita tidak mahu menimbulkan perkara yang lebih negatif pada negara kita. Jadi apa yang kita nak contoh? Puan Basira tidak ada orang kata sama dia UMNO dan PAS pemerintah. Hanya satu poin terakhir saya berserah kepada Datuk Mahfuz. Apa perbezaan antara PAS dan UMNO? Terlalu banyak. Ada nak bilang malam ini sampai subuh kan? Sampai satu poin saja. Kita tengok pemimpin tertinggi PAS Musliman Tubuh Nesis. Ambil pemimpin tertinggi Datuk Seri Najib Terus bagi dia. Cuba banding ruangan semua. Apabila kerajaan Kelantan menang, Yang Amat Hormat Tubuh dia tak tinggal di rumah kediaman resmi di JKS. Dia duduk di rumah dia di pondok Pulau Gata belakang masjid. Mengikut peraturan kewangan kerajaan, maka dia berhak mendapat ganti bayaran pembuahan balik kerana dia tak tinggal di rumah kediaman resmi 3,000 sebulan ganti sewa rumah untuk Tubuh. Tubuh tak ambil satu sen. 22 tahun jadi MP 1 sen. Erang sewa rumah ganti rumah resmi yang tak duduk dia tak ambil 1 sen. Gaji Tubuh potong 45% sebulan. Hantar balik ke kerajaan untuk rakyat. Erang kerajaan untuk majlis resmi penduduk kampung majlis merangi rakyat perayaan. Saya dalam peruntukan kerajaan antara 15 hingga 30 ribu. Dia berhak ambil, tak pernah ambil sampai hari ini. Buat penduduk pun guna duit sendiri. Elang mereka isteri datin sahabat tak pernah ambil. Kan tuan, cuba mana kita banding dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak. Dalam jawapan saya kepada yang saya terima daripada Parlimen, kos kediaman resmi rumah Perdana Menteri saja untuk 4 tahun 49 juta. 49 juta kos pengendalian rumah Perdana Menteri, termasuk kos sewa, termasuk kos bil elektrik, termasuk kos bil air, termasuk kos pembagian apa-apa nak betulkan dan sebagainya. Apabila kita dibagi dengan jumlah sewa rumah saja 18,000 saja, bil elektrik kurang ke 5,474 ringgit saja, bil air 1,092 ringgit saja, ini kurang ke. Bayangkan tuan-tuan, ni duit rakyat, duit negara, bukan duit gaji. Ada tak dia potong gaji untuk rakyat? Tak ada. Dia pergi ke negara untuk hotel harga 100,000, 140,000. Isterinya sekali shopping ratusan ribu. Beg tak pakai, beg macam kami harga murah, beg bodoh ke saya pakai. Tak pakai, beg dia harga buatan tangan, mari apa dan buatan Amerika, harga berapa itu. Ini adalah Islam yang lagi mengaitkan dan memadukan kita orang Islam. Ini orang Islam, bukan Islam, berbeza. Saya berada di sempadan lain. Saya mendapat aduan daripada rakyat. Bagaimana Perdana Menteri, ialah Perdana Menteri saya. Apabila rakyat yang mengadu dia buat peraturan, mana-mana pelajar yang agak
agama yang belajar di sekolah kebangsaan Thailand disuruh selaraskan uniform. Maka datang pelajar-pelajar yang Islam hantar mau mentor minta supaya pelajar Islam boleh pakai tudung, pakai kain, baju kurung. Ini sekolah kebangsaan, bukan sekolah pondok. Maka dia tak tanya pelajar Islam, kenapa kamu susah-susah nak pakai tudung? Tengok isteri Perdana Menteri Malaysia. Tengok isteri Perdana Menteri Malaysia. Islam, Melayu, balik mereka hajah pula tak boleh. Kita tak cinta macam mana? Kita bukan salahkan orang bukan Islam, sebab dia memang dia tak faham, sebab bukan agama. Kita orang Islam dalam keadaan macam ni, orang kata sama macam mana sama. Dalam keadaan ini pun hadirin sekalian, tergama bekas ketua polis negara menuduh yang amat berhormat Guru sebagai bapa kafir. Ini hadirin sekalian adalah tuduhan yang mantap. Sebuah negara yang akan hancur ada 3 perkara. Allah minta maaf dari sana. Yang pertama, apabila harta negara dibolong oleh pemimpin-pemimpin tertentu. Ini kita tengok sejarah. Sebuah negara akan dibinasakan oleh Allah apabila kekayaannya berlegar di kalangan pemimpin tertentu. Perempuan dia tahu bagaimana 580 juta bagi free kepada sponsor juga, 250 juta bagi pada suami bekas menteri wanita. Banyak lagi, tapi hentinya. Sebuah negara yang akan hancur apabila Islam dihina, ulama dihina. Macam mana sebelum ini mereka menghina hukum syariat Islam, mereka menghina ulama, mereka gelar kandang siapa yang akan saudara pergi kandang, macam-macam penghinaan kepada Islam. Allahu Akbar. Pegawai menteri Jabatan Perdana Menteri pernah buat pernyataan, kalau orang curi foto tangan, foto kaki dia hina bagi pekerjaan. Allah menghina hukum Islam. Yang ketiga tuan-tuan, apabila kezaliman berluasa. Apabila kezaliman berluasa, rakyat dizalimi, tunggu saat negara itu akan dihancurkan. Kami rakyat Kelantan dizalimi, satu sen royalti tak dibayar. Kita tengok bagaimana rakyat dipukul, dipelasak dalam peristiwa Persib. Cukup mengaitkan. Inikah cukup hadirin sekalian syarat? Kalau mereka tidak bertambah, mereka tidak buat perubahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas pengkhianatan kepada mereka. Jadi sebab itulah hadirin sekalian, saya mengharapkan kita yang berada dalam perjuangan Parti Islam, insya-Allah kita teruskan gerak kita. Sama ada kita bubar bulan ini ke bulan depan, tahun depan, pastinya kita terus bekerja. Lagi lama kita diberi ruang, lagi banyak ruang untuk kita memberi penjelasan kepada rakyat. Dan insya-Allah perubahan inilah yang sebenarnya dan sangat digerongkan oleh UMNO dan bangsa Islam. Jadi saya dulu saya ucapkan tanya dan ucap terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan pada perjuangan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.